أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر بالتميم بالخير. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah yang saya muliakan pengurusi Korea, khususnya jawatan kuasa Tuan Imam sahabat saya Ustaz Hambali, dan tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, keberkatannya. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali tahniah kepada pihak masjid kerana berjaya menjalankan program tazkirah walaupun pada waktu zuhur, insya-Allah tabarakallah, bisa perkara yang cukup hebat, insya-Allah. Dan tahniah kepada tuan-tuan juga kerana hari ini berjaya untuk bersama-sama dengan kita dalam majlis ini. Bukan semua orang Allah Ta'ala pilih untuk duduk dalam ini. Hidayah ini sebenarnya Allah pilih kepada orang tertentu. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak boleh nak bagi hidayah kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Walakin Allah yahdi man yasha. Tuhan beri hidayah itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Maksudnya tuan-tuan terpilih mendapat hidayah untuk duduk di dalam majlis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita semua bersama ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Saya akhukum fil Islam, Habib Muhammad Khairul Muzah. Dulu pernah bersama belajar dengan Ustaz Hambali, kami satu ma'had tahfiz dulu, dan kemudian sama-sama berpisah lama. Alhamdulillah bertemu kembali, alhamdulillah. Masa jumpa balik tu saya tak cam dia sama. Sebab dulu dia handsome sikit, lagi handsome. Saya tak cam lah. Masa lebih dia cam saya, masya-Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah kita duduk dalam bulan Ramadan. Ramadan ini tuan-tuan bermaksud bulan membakar, panas. Bulan panas yang membakar. Kata ulama, membakar ini bukan sekadar membakar fizikal kita, bahkan membakar dosa-dosa kita. Sebelah bulan kita bergulung dengan bermacam-macam dosa. Bulan ini Allah Ta'ala nak jadikan kita supaya kita bakar dosa-dosa tersebut, supaya kita hancurkan dosa-dosa tersebut. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, kalau tuan-tuan perasan, dan dia kata apa? Wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan ekorilah perkara yang tidak baik. Wa atbi'us sayyi'at, ekorilah perkara yang tidak baik itu dengan perkara yang baik. Tamhuha, mudah-mudahan perkara yang baik tadi memadamkan perkara tak baik tersebut. Nah, para ulama terdahulu, kerana hadis ini, mereka apabila melakukan kesilapan atau dosa, mereka akan menggandakan ibadat pada hari tersebut. Kalau mereka tersilap dunia, terpandang benda yang dosa, hari itu mereka ganti dengan tengok Quran bagi lebih sikit, baca Quran bagi banyak sikit. Kalau mereka terlewat sembahyang dan sebagainya, hari itu mereka ganti dengan sembahyang sunat lebih banyak sikit. Begitulah keadaan ulama-ulama terdahulu. Kita tak mampu nak buat hari-hari macam tu pun, kita boleh Ramadan, kita pulang Ramadan sungguh-sungguh pun, mudah-mudahan dia menjadi pembakar dosa kita, insya-Allah. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita berada dalam bulan Ramadan juga sebagai bulan Al-Quran. Semua Ramadan ini kita kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Allah sebut dalam Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Bulan kita banyak sikit baca Quran pada bulan lain. Bulan lain kan tak baca langsung, baca juga tapi sikit-sikit kan, ala kadar. Bulan ni kalau boleh target nak khatam tu hebatlah. Alhamdulillah. Kalau tak mampu pun target 15 juzuk ke 20 juzuk pun alhamdulillah. Tak mampu juga 10 juzuk kan, alhamdulillah. Dia target 10 juzuk, Ramadan habis, Ramadan 10 juzuk dia baca.
Ini hak seorang-seorang lah. Hak baca dengan tadarus tu lebih baik. Sebab Nabi SAW sendiri bertadarus dengan malaikat Jibril pada Ramadan sampai khatam. Nabi sebut dalam satu hadis, yang ni hadis ni satu ketika Nabi bisik kepada Sayyidatina Fatimah. Nabi kata, inna Jibril kana yu'riduni bil Qur'ani kulli sana. Jibril membacakan kepadaku, yang bertadarus denganku setiap tahun sekali. Wa innahu aradani al-'am marratain. Dan sesungguhnya Jibril pada tahun ni, pada dekat Nabi nak meninggal tu, telah membacakan Al-Quran kepadaku pada tahun ini sebanyak 2 kali. Wala ara'u illa hadara ajali. Aku tidak melihatnya melainkan isyarat bahawa ajalku telah datang. Tentu Nabi khatam 2 kali tahun terakhir ini. Jadi tuan-tuan, kalau kita tak mampu 30, kita targetlah 10 juzuk. Yang lebih baik kita baca tadarus, baca dengan guru, memperbetulkan bacaan, itu paling bagus. Tapi hak tu yang paling yang orang takut sekali tu. Saya dulu masa jadi imam, saya buat tadarus Al-Quran di masjid. Masjid tu tak pernah ada program masjid buat. Bukan tak pernah ada, tapi masjid tak handle lah program tu. Sama-sama mereka. Jadi bila saya masuk dalam program masjid, insya-Allah baguslah. Hari pertama tu ramai lah. Kita buat kempen lah supaya ramai bagusnya. Bila baca semuka tu kena tegur. Besok tu tak main lah. Kata Innalillah gitu. Ayahlah. Tak main lah. Dia kena tegur. Dia kena sabar lah. Tak mana putih Quran. Kena sabar. Tapi itulah, bukan semua orang mampu dengan semua mampu. Sebenarnya tak rugi pun. Sebenarnya kalau dia baca salah pun dapat pahala. Dan Nabi sebut dalam hadis, falahu ajran man yata'ta' bil Quran. Siapa yang baca Quran tu tersekat-sekat, falahu ajran, dia dapat 2 pahala sebenarnya. Dia tak rugi pun. Cuma malu tu ya. Kan? Bila malu tu yang masalah. Bulan ni bukan kita nak tunjukkan, kita kena buang perasaan malu. Dulu kalau boleh betulkan bacaan kita. Kereta pun sebulan sekali ke, 2 bulan sekali ke, kita pick elemen bagi betul je lah. Tayar dia duduk jalan rata gelong ni. Ya. Quran betul lah. Saya sendiri tuan-tuan, pernah saya pergi jumpa guru kami, Ustaz Muhammad Nazim. Pada hari raya kami berjumpa. Saya pergi beraya rumahnya. Tengah-tengah raya tu saya minta Ustaz, saya nak semak Fatihah. Semak kenal saya dulu. Guru kami tu garang. Ustaz Mat tu, dia memang garang sungguh. Kena tengok hari raya, orang tak kena yang kena. Dia kata ni apa ni baca lagu ni, Ustaz tak ajak macam ni, kena letak depan anak, depan isteri. Tapi buat macam mana kita sanggup, sebab apa? Nak memperbetulkan bacaan tu lebih penting daripada segala-galanya, daripada dunia ini dengan seluruh isinya tuan-tuan. Jadi kalau tak mampu banyak 10 juzuk pun jadilah kita target untuk diri sendiri. Dan tak mampu pergi 5, tak mampu pergi 3, tak mampu pergi 1, tak mampu lebih daripada 1, tak tahu nak bang lah. Tak tahu nak bang. Kurang pada 1 nak baca dalam sebulan sejuzuk tak boleh baca. Saya tak tahu nak cakap apa. Habis beda lah tu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebab tu tuan-tuan, kita kena cari juga. Ya. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Al-Quran nombor 1 sebagai syafaat kita hari kiamat nanti. 2 benda yang Nabi sebut sebagai syafaat. 1, puasa. Puasa syafaat. Ini kita puasa, alhamdulillah, ini syafaat kita. Sebab tu puasa mesti jaga. Dia nak tolong kita hari akhirat esok, kita kena jaga dia. Baru dia tolong kita. Puasa ni jaga apa? Jaga mata, jaga lidah, jaga pendengaran. Bukan jaga makan minum saja, jaga semua tu. Bila kita jaga dia di dunia, dia akan jaga kita di akhirat. Jangan kita puasa serupa tak ada apa. Puasa tu lah kalut dengan bazar Ramadan. Bukan tak boleh pergi bazar Ramadan tu, boleh. Tapi kalau boleh tu kurangkan. Sebab hak pergi bazar Ramadan tu macam-macam ada kan, macam-macam ada. Yang ketat lah, yang apa semua ada tau. Bukan Melayu dia pergi
Cina, India pun pergi. Kacau. Kacau. Pergi masuk tu, apa nama, pahala tu tengah gemuk elok tu, tarawih semalam tu ada. Masuk dan tu keluar balik, tawaf 7 kali pula. Niat pula tu, nawaitu tawafa. Habis, selesai. Keluar tu, tak ada apa dah pahala. Allah. Sebab tu Nabi kata, berapa ramai orang yang puasa tinggal apa? Ju'i wal atash, lapar dan dahaga sahaja. Wal a'yazubillah. Bukan tak boleh pi, tuan-tuan, boleh, tapi kau boleh kurangkan pi. Baik. Lah ni zaman ni macam-macam ada, kan? Sejak PKP ni manusia pandai macam-macam. COD pun ada. Saya order kuih ikut COD lah. Telefon dia mai hantar, senang, tak kena pergi mana, kan? Baik. Jadi macam-macam kita nak jaga puasa kita, kena kreatif lah, kan? Kita kena kreatif. Kita nak jaga puasa kita. Yang tu yang pertama, yang bagi syafaat kita. Yang kedua yang bagi syafaat kita apa dia? Al-Quran. Al-Quran, bacalah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Quran. Bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Dia mai, kerana dia mai hari akhirat nanti bagi syafaat kat kita. Dia mai, dia bantu kita. Dia mai, dia bela kita. Dia jadi peguam bela untuk kita. Malaikat nak tanya apa dalam kubur, dia kata, saya nanti dulu. Dia duk baca aku, tanya aku dulu. Itu dia. Sebab tu kalau kita nak dia bela kita di akhirat esok, kita kena bela dia di akhirat, di dunia ni. Kita kena jaga dia di dunia ni. Baca dia selalu. Baca dia selalu. Perbetulkan bacaan tu selalu. Bagi elok bacaan tu, kan? Baca, semak bacaan kita. Ni ustaz kita ada, Ustaz Hambali dah, kan? Bila-bila ambil masa, curi masa dia ke apa, pergi baca kat dia, pergi betul bacaan tu. Mudah-mudahan yang kita baca tadi menjadi syafaat untuk kita hari kiamat nanti, kan? Baca Quran ni kena semak, tuan-tuan. Kita ni baca ikut dan, kadang-kadang makna tu berlari. Kadang-kadang sedih, tuan-tuan. Saya kadang-kadang imam-imam tarawih ni, ada yang baca okey, alhamdulillah. Ada yang baca, kita duduk belakang, kita dengar, aduh, baris tukar, kan? Huruf tukar. Allahu Akbar. Letih dengar, letih. Kita hak reti letih lah, tuan-tuan dengar tak apalah, kan? Saya dengar, letih. Tak boleh. Hak baca satu ayat, satu rakaat dah, lagi letih tu. Cerita tak habis lagi. Cerita ayat Quran ni ada cerita, kan? Kita baca cerita tak habis, kita rukuk. Macam tengok cerita ni, orang tutup TV. Allahu Akbar. Cerita tak habis. Drama, kan? Tak dan hero tu nak terjun, tutup pula dah. Begitu. Baik. Kemudian hadis tu sebenarnya panjang, tuan-tuan. Selalu kita dengar sampai dekat tu lah. Nabi sebut lagi, iqra'u az-zarawaini al-Baqarah wa suratu Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقا من الطير صواف تحاجان عن أصحابهما. Dalam hadis tu Nabi kata lagi, bacalah dua surah ni, Az-Zahrawain, dua surah yang bercahaya ini, iaitu Al-Baqarah wa Ali Imran. Rajin baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Surah Baqarah panjang, tuan-tuan. Surah yang paling panjang sekali, 286 ayat. Dua juzuk setengah. Pertengahan juzuk 3 baru dia habis. Kemudian surah Ali Imran pun adik-beradik dia juga, panjang juga, kan? Dua surah ni akan datang hari kiamat nanti, seolah-olah kata Nabi macam awan yang besar, dua awan yang besar. Atau Nabi kata seperti dua formasi burung yang menaungi kita. Ini burung yang berterbangan di langit yang menaungi kita, menyambut kita di hari kiamat nanti sebagai payung kita. Dan dua surah ini akan menjadi hujjah kepada sahibihuma, tuan yang baca dua surah ni. Itu bukan senang. Dan dua surah ni banyak kelebihannya. Kalau siapa baca kat rumah yang baru masuk, maka jin dan syaitan tak akan masuk dalam rumah tersebut. Sebab tu sebenarnya bila buka rumah baru,
bukan baca surah Yasin saja, baca surah Al-Baqarah. Kemudian kata Nabi lagi, iqra'u suratul Baqarah fa in akhadhaha barakah wa tarakaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Kata Nabi lagi dalam hadis tu, bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya orang yang membacanya, orang yang mengambilnya akan mendapat keberkatan. Orang yang baca surah Baqarah ni selalu akan dapat keberkatan. Dan orang yang meninggalkan surah Baqarah ini hasrah, menyesal. Akhirat esok dia rugi, aku rugilah awak tak baca surah Baqarah. Setengah orang dengar surah Baqarah, oh takut surah Baqarah panjang. Memang panjang sungguh, 2 juzuk setengah. Tapi baca dia berkat. Dan wala tastati'uha al-batalah, dan tidak akan mampu untuk merosakkan dia atau mengganggunya. Al-batalah, al-batalah ni Muawiyah mengatakan bermaksud as-saharah. Batalah ni maksud dia penyihir. Kalau orang nak buat sihir kat kita, sihir tu akan terbatal sendiri. Sebab tu kalau orang sakit kena sihir ni, sebenarnya eloknya dia baca surah Al-Baqarah. Bukan diharap kepada ustaz ya. Kan, sikit-sikit ustaz telefon ustaz suruh mai lah pukul 1 pagi ke 2 pagi kan, tengah malam. Bukan hal tu saja, dia sendiri kena usaha baca surah Al-Baqarah. Baik tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Jadi Quran akan jadi syafaat pada kita, nombor 1. Kemudian kata Nabi SAW lagi, orang yang paling baik di kalangan kita adalah orang yang baca Quran dan orang yang mengajarkannya. Khairukum man ta'allaman Quran, orang yang belajar baca Quran, wa 'allamahu, dan yang mengajarkannya. Paling baik di kalangan kita mereka ni lah. Sebab tu kalau kita tak mampu nak buat dua ni, tuan-tuan, kita bantu mana-mana orang yang buat dua ni. Kita bantu guru-guru Al-Quran, kita bantu anak-anak murid yang belajar Al-Quran. Kalau kita tak mampu buat. Tapi yang lebih baik, kita sendiri duduk dalam kategori tu. Tak kira tua, tak kira muda. Belajar ni takkan habis sampai ke liang lahat. Takkan habisnya. Ilmu Allah Ta'ala tu sangat luas. Lagi belajar, lagi tak tahu. Masa saya duduk di Syria dulu, ni kena cerita Syria. Syria ni bumi berkat tuan-tuan. Nabi doa kat dia, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah berkati bumi Syam kami 3 kali Nabi doa. Memang bumi yang sangat berkat tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada peluang pi tengok. Lah ni boleh masuk dah. Ini masuk dah. Memang berkat. Ulama dia hebat tuan-tuan. Ulama dia banyak wali-wali Allah. Hebat sungguh-sungguh. Kan? Di negara kita terlepas seorang. Siapa dia? Ustaz Wadi. Tengok Ustaz Wadi macam mana. Masya-Allah, berkat ilmu dia, kan? Kita dengar puas. Masya-Allah. Jadi masa saya duduk di sana, saya belajar dengan Syekh Qurayyim Rajih. Ketika itu dia mengajar tafsir tuan-tuan. Satu tafsir nama dia Bahrul Muhit, laut yang dalam. Ditafsirkan 7 tafsir tersebut dengan 7 cara, dengan 7 qiraat. Maknanya dia baca tiap-tiap qiraat tu dalam satu ayat. Tiap-tiap qiraat dia baca. Kemudian tafsir tiap-tiap qiraat. Qiraat ni tafsir dia macam ni, qiraat ni tafsir dia macam ni. 7 jenis. Satu ayat yang baca. Tuan-tuan, duduk sejam dalam kelas Syekh Qurayyim tu, rasa macam duduk lemah lalu. Rasa sat tenggelam, sat timbul, sat tenggelam, sat faham, sat tak faham apa benda dia cerita. Tu dia tu. Punya dahsyatnya tafsir tu. Sebab tu tafsir tu ulama namakan Bahrul Muhit, laut yang sangat dalam. Memang dalam sungguh tuan-tuan. Memang dahsyat. Kami mengaji satu muka surat tu berbulan nak habis. Satu muka surat ayat Quran berbulan nak habis. Dekat satu semester. Punya dahsyat tafsir tu. Sampai sini bila jumpa Syekh Qurayyim di sini kan, dia mai kat siaran kuliah ni juga kan. Biasa dia mai sini, saya bisa pergi jumpa dia sekali, saya cerita kat dia apa semua, dia kata dia tanya balik, hak kelas mengaji dulu faham tak? Tu dia. Dia ingat hak kelas aku mengajar dulu hang faham tak? Lepas tu kata Syekh bolehlah sikit-sikit kata. Tu dia tuan-tuan. Ilmu ni nak cerita apa tak habis tuan-tuan. Quran satu ayat pun mengaji, Allahu Akbar. Hari ni kita mengaji lagu ni, besok kita mengaji lagu ni, ilmu tak habis.
Sebab tu mengaji tak akan habis punya tuan-tuan. Mengajilah Quran ni sampai bila-bila pun tak habis. Ilmu dia akan bertambah dan bertambah. Bila kita baca Quran hari ni, kita faham satu ayat begini, tahun depan kita baca yang sama, kita akan faham lagu lain pula. Betul tak Ustaz Andri? Tu kata hebatnya Quran ni. Dia mukjizat sepanjang zaman, baca takkan jemu. Kalau orang tu baca Quran jemu, pelik orang tu. Pelik. Baca Quran jemu, pelik. Kalau orang tu ada masalah sebenarnya, lagi masalah, lagi dia baca Quran, lagi hilang masalah dia. Kan? Ni setengah orang bila dia ada masalah, kita suruh dia baca Quran, dia kata, tak boleh Ustaz. Waktu ni tak boleh. Serabut. Oh, serabut tadi baca Quran. Sebenarnya serabut baca Quran lagi bagus. Ada sahabat saya nak nikah, duit tak ada. Duit dia ada sebenarnya. Kawan lain pinjam 3-4 ribu, pinjam duit dia. Lepas tu bila time dia nak pakai, telefon kawan tu. Biasalah orang pinjam kan. Kita telefon dia buat tak ingat. Ya ke aku dah pinjam ah, dia buat begitu. Oh, kawan ni dah nak nikah terketak-ketak dah, duit tak ada. Apa dia buat? Dia telefon kawan tu pula kata, ya ke? Ada ke hutang hang? Kalau ada aku tak bayar dia dah, aku tak ada duit. Dia kata begitu. Kawan ni dengar nak kata apa? Kan? Takkan nak marah dia kot kan? Tak apalah, dah tak ada nak macam mana? Letak telefon, buka Quran baca. Dia kata, susah hati ni. Nak cari duit tak mana lagi. Tarikh dia kuih dekat kan. Akhirnya baca Quran, buka Quran bacalah Quran 2-3 juzuk. Baca. Duk sat tu kawan hak tadi, hak pinjam tu telefon. Dia panas ke mak kot. Tak tahulah kan. Allah punya kuasa kan. Kita sedih, kita susah, kita mengadu pada Allah. Quran tu adalah satu cara untuk kita mengadu kat Tuhan sebenarnya. Sebab tu rugi orang yang jauh pada Quran, rugi orang yang rasa jemu dengan Quran, rugi orang yang tak mengaji Quran, rugi. Jadi kawan tu telefon balik habaq kata, bagi nombor akaun, aku nak masuk duit. Alhamdulillah. Tu Quran yang hebat, mukjizat dia tu hebat semua. Jadi tuan-tuan, kalau orang tak bayar hutang, baca Quran ni banyak sikit. Kan? Mana nak tahu kan, nak jadi ubat. Tengok baca, ustaz saya baca 2 juzuk tak jadi. Baca sampai 30 lah. Baik tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa nak pergi galakkan baca Quran. Tapi yang berlaku tu memang sungguh. Kawan saya serta sungguh, memang berlaku sungguh kat dia. Ya, alhamdulillah lah, orang tu bayar balik hutang dia. Baik, memang kadang-kadang bila kita mengaji Quran, kita belajar Quran, kita akan mendapat kepayahan. Tambah pula lama dah tinggal Quran. Kan, lama sangat dah tak baca Quran. Ada seorang saya jumpa, masya-Allah, dia dah pencen dah, dan dia pun baru duk main masjid balik kan. Lepas tu bila dia main start nak buka Quran, saya buat tadarus Quran, dia main duduk lah. Dia buka Quran tu setelah lebih kurang 20 tahun kot dia tak buka. Dia buka, dia tengok lama tu, saya duduk heran. Biar gila dia suruh dia baca. Dia kata tak apa, Ustaz bagi orang lain baca dulu. Lah tanya balik, pasal apa bang? Saya tak erti dah Ustaz. Saya tak erti baca lah. Tu dia. 20 tahun tinggal. Allah. Huruf pun tak kenal lah. Tapi alhamdulillah ada Allah bagi peluang kat dia lagi. Dan dia sempat patah balik lagi. Kan? Lepas tu dia mengaji, baca Iqra' balik. Satu. Alhamdulillah dia mau semangat. Dan tak rugi pun sebenarnya. Nabi SAW sebut dalam satu hadis diriwayatkan daripada Aisyah, daripada Bukhari. Qala mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Contoh umpama bagi orang yang mahir baca Quran dan dia menghafalnya, dia seperti dia bersama dengan para malaikat. Taraf dia, orang yang mahir, yang hebat baca Quran ni. Tengok Nabi letak martabat orang hafal Quran ni macam mana. Kan? Orang yang ada Quran. Kita di dunia ni saja kadang-kadang ada setengah orang dia tidak menghargai orang-orang Quran ni. Sebenarnya orang Quran ni nilai dia tinggi di sisi Allah. Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, ahlul Quran huwa ahlullahu fi ardihi. Ahli Quran adalah ahli Allah. Ahli Allah, VIP Allah. Khusus, orang-orang yang khusus di sisi Allah di muka bumi. Sebab tu rapat dengan ni. Kemudian Nabi sebut contoh yang kedua, Nabi kata
wa mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yata'ahaduhu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Dan orang yang baca Al-Quran dan susah untuk menyebut ayatnya dan sukar baginya untuk membaca, falahu ajran, dia dapat 2 pahala sebenarnya. Hak baca susah tersekat-sekat pun sebenarnya bukan rugi apa, dapat pahala. Sehingga orang takut bila baca, tak apa nak kena, dia takut, ustaz takut berdosa ustaz. Nabi tak pernah kata berdosa pun, kita saja buat fatwa sendiri kata berdosa. Nabi kata orang yang susah baca Quran pun dapat 2 pahala. Satu pahala kerana dia nak baca Quran tu, satu pahala kerana usaha dia, susah dia baca Quran tersebut. Rugi apa sebenarnya? Tak rugi apa pun sebenarnya. Yang rugi adalah orang yang tak baca. Yang Nabi sebut tadi, hak tinggal surah Baqarah tu hasrah, menyesal, rugi pada hari kiamat nanti. Wal'iyyazubillah. Sebab tu tuan-tuan muslimin rahimakumullah, kan, jangan rasa rugi nak baca Quran, jangan rasa berdosa nak baca Quran. Sebenarnya baca Quran itulah membakar dosa-dosa kita. Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang Nabi sebut, Allahumma salli ala Muhammad, setiap huruf tu mendapat 10 ganjaran. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan baginya satu kebaikan, dan kebaikan tersebut diganda dengan 10 kali ganda. Wala aqulu alif lam mim harfan, aku tak kata kita baca alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita baca surah Al-Fatihah, berapa banyak huruf dah tu? Bismillah pun berapa banyak huruf dah? Kali 10 pula. Allahu Akbar. Rugi tak? Rugilah orang tak baca. Dan setiap pahala tu tuan-tuan, hak itulah pahala yang akan bakar balik dosa-dosa kita, yang akan potong balik semua dosa-dosa kita. Sebab tu tak rugi langsung orang yang rajin baca Quran walaupun sedikit. Tak rugi langsung. Baik. Nabi SAW, sebelum saya terus ni sampai berubah ni, saya bukan reti berhenti. Kalau tak bagi berhenti, saya tak berhenti. Kacau, tinggal sekali tinggal saya seorang. Sikit lagi kah Ustaz? Boleh lagi no? InsyaAllah. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin rahimakumullah, carilah peluang untuk kita baca Quran. Bukan sekadar Quran itu membakar pahala, membakar dosa-dosa kita, bahkan Quran itu juga mencampakkan dalam hati kita satu perasaan yang tak boleh dicari di kedai, satu perasaan yang tak boleh cari walaupun kita panjat gunung tinggi mana pun, walaupun kita pergi tempat air terjun hebat ke, kita pergi duduk tepi laut ke, pergi tengok pemandangan semua kan, perasaan yang ada bila baca Quran tu tak boleh dicari. Sebab Nabi janji, Nabi sebut dalam satu hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bati'a bihi 'amaluhu lam yusra' bihi nasabuh. Dan tidaklah satu kaum tu, satu kumpulan manusia berhimpun di rumah, salah satu daripada rumah-rumah Allah, membacakan kitab Al-Quran dan mempelajarinya bersama-sama, melainkan Allah turunkan ketenangan dalam hati mereka. Allah campakkan tenang tu. Tenang tak boleh beli tuan-tuan. Kita duduk hotel 5 bintang, bantai empuk apa semua, tapi kalau Allah tak campak ketenangan tu, tak lena. Tak lena. Ada satu hamba Allah, dia mengadu pada tuan guru, seorang tuan guru ni, dia mengadu, dia kata, ustaz, saya tak boleh lena berapa bulan dah, berapa bulan tak lena. Pergi doktor makan ubat tidur baru boleh lena. Tu pun kadang-kadang boleh lena, kadang-kadang tak boleh lena. Ustaz tu kata apa? Ada masa free tak malam ni? Ada, dia kata. Malam ni mai di masjid tempat saya mengajar. Mai kalau boleh duduk depan sekali. Dia pun malam tu dia mai. Ustaz pun duduk tunggu, tengok dia mana dia ni tak mai-mai. Tengok mai.
Dia lambat sikit, dia main duduk depan. Alhamdulillah. Bila ustaz tu mula baca bismillah, alhamdulillah, baca satu ayat Quran, habis baca Quran tu, baca terjemahan, ustaz pun kali tengok orang tu. Hak tali lena dah. Lena dah. Hak tali lena tadi tu. Lena dah. Pasal apa lena? Pasal Allah campakkan ketenangan tu dalam jiwa dah. Rupanya jiwa dia tak tenang. Pasal apa? Quran tak baca. Zikir tak buat. Kan? Quran tak baca sungguh-sungguh. Maka bila dibacakan Quran pada dia, dia tenang, dia lena. Duduk pula dalam majlis ilmu. Kan? Majlis ilmu ni malaikat turun. Malaikat turun letak je. Fa innal malaika tanhanuna ajnihatahu. Malaikat merendahkan sayap dia, redha kat kita. Dia tak sayap, dia pekup kita dengan sayap dia. Sebab tu bila duduk dalam majlis ilmu, dia senang nak terpejam. Sikit nak terpejam kan. Macam baby lah bila dia bedul gitu kan. Lena baby tu. Malaikat letak sayap semua berkat syok. Masjid ni pula aircon elok pula kan. Oh lagilah. Seronok. Sedap-sedap habis dah. Ustaz Jabar tau. Tak apalah. Janji duduk dalam majlis ilmu sudah. Kan. Kurang-kurang mai tu bergerak besar tu. Baik. Dan Allah berikan ketenangan pada mereka. Wa ghasyiyat rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat. Kita duk sebut rahmat. Apa dia rahmat ni? Duk sebut semua rahmat dia tak? Rahmat ni apa dia? Nama orang ke? Penyanyi rock tu. Dulu ada penyanyi nama Rahmat. Rahmat ni apa dia? Kita duk sebut kadang-kadang istilah ni macam-macam dia sebut tu. Rahmat lah, salam lah. Apa dia rahmat tu sebenarnya? Islam pun kadang-kadang tanya, Islam tu apa dia? Oh, sudah. Islam apa dia pula dah? Islam tu sejahtera dia kata. Tak sebenarnya Islam tu dia panggil dalam bahasa orang putih surrender, istislam. Dalam bahasa Arab ada istislam, menyerah diri sebenarnya. Menyerah diri kat siapa? Menyerah diri kat Allah dan Rasul. Menyerah diri, serah diri kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Islam ya. Islam. Baik. Rahmat tadi dah. Rahmat bahagia Tuhan kurniakan. Dah sebut kan. Rahmat. Apa dia rahmat tu? Rahmat tu asal perkataan rahimah lah. Kasih sayang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, pengasihani. Kasih maksud dia. Allah limpahkan kasih sayang dia kat kita. Tu ghasyiyatuhumur rahmah tu. Allah liputi mereka dengan kasih sayang. Allah beri kasih sayang dia kat kita. Bila kita dapat kasih sayang Tuhan tu dalam jiwa kita, baru kita boleh bagi kasih itu kat orang. Baru kita balik rumah, bawa balik kasih tu dalam rumah kita. Baru rumah kita jadi rahmah, mawaddah warahmah, penuh kasih sayang dan kecintaan. Kalau cinta tu tak ada, kita nak bagi kat orang macam mana? Sebab tu kita perhati orang yang selalu dekat dengan masjid, Allah permudahkan kehidupannya, betul tak? Orang yang jauh daripada masjid, daripada rahmat Tuhan, maka jauh dia daripada ketenangan dan kebahagiaan dan kasih sayang dalam kehidupan dia. Wal'ayazubillah. Walaupun dia kaya, dia akan jadi masalah. Dia tak seolah kita tengok macam dia ni tak cukup kasih sayang. Kita tengok kita tengok awal jadi macam ni, macam tak cukup kasih sayang. Pasal apa? Pasal tak ada rahmat tu, tak ada. Sebab tu kena duduk rumah Allah, baca Quran, baru rahmat tu turun. Allah liputi rahmat tu kat kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, liputi rahmat tu kat kita. Bukan dia turun saja, dia liput kita, dia balut kita dengan kasih sayang dia. Tu kita hebat tu. Kemudian apa lagi kelebihan yang dapat orang yang duduk rumah Allah baca Quran ni? Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat mengermuninya. Macam tadi saya sebutlah, duduk dalam majlis tu kan. Duduk malaikat perempuan penuh ni, kita tak nampak. Kalau nampak dari selera lah. Kalau nampak lah penuh ni, penuh. Kita tak nampak kan. Cuma kita rasa tu yang boleh lena tu. Dia rasa syok tu, tak sedap-sedap habis dah kuliah. Ada satu ketika sahabat saya lah cerita ni. Guru dia mengajar di satu masjid di Perak. Ini contoh betul ni. Ketika duduk mengajar tu, waktu zuhur macam ni, waktu zuhur, waktu duha, kuliah duha. Ada budak-budak tu duduk berlari macam tak ni, duduk lari biman duduk dalam masjid kan. Biasalah pagi-pagi kan, mak-mak bawa anak-anak sekali mai kan.
Habis kuliah tu, ustaz tu pun jalan kan. Orang bawa salam-salam, ustaz pun jalan nak keluar tu. Budak tadi duduk lari tu. Congceng, mai ke dia. Ustaz dia kata, awak macam apa? Tadi kan, masa ustaz duduk cakap tu, kat belakang ustaz tu ada sayap besar, dia kata. Budak tu kata. Budak nak tipu apa kan? Bukan dia reti tipu. Dia kata ada sayap, dia kata ada sayap, ada macam burung besar duduk belakang ustaz. Budak nampak lah. Bukan je kita kan. Tapi dia pun tak tahu apa. Dia main habang lah. Dia tak tahu cerita apa. Tu dia tuan-tuan. Nak cerita apa? Hak Nabi kata tu betul je. Hak Nabi kata tu betul. Cuma kita yang tak nampak. Tambah ni Ramadan. Lagi banyak malaikat turun. Yang paling banyak sekali malaikat turun waktu bila? Malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar tu kalau tuan-tuan betul semayang malam tu. Asal betul. Memang malaikat terlalu banyak malam tu. Banyak sangat-sangat. Sebab tu matahari siangnya esok tu bercahaya dengan cahaya yang tak terang. Pasal apa? Diliputi oleh sayap-sayap para malaikat yang terbang balik. Mereka nak terbang balik dah pagi tu. Lepas subuh tu mereka terbang naik. Masa mereka terbang tu, punya ramai mereka, matahari tak terang. Punya banyaknya sayap mereka. Sampai hampir boleh dilihat oleh kita. Hampir. Sebab apa? Banyak sangat. Jadi berhati-hati. Hari-hari bulan Ramadan, malam-malam Ramadan ni, janganlah melakukan perkara yang tak baik. Kerana malaikat banyak sangat memerhati apa yang kita buat. Baik. Kemudian dan Nabi sebut lagi, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut nama-nama orang-orang tersebut yang berada di masjid membaca Al-Quran itu. Nama-nama mereka disebut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlisnya bersama malaikat-malaikat yang dekat dengan dia. Kita kalau yang di Pertuan Agong kan sebut nama kita dalam majlis dia. Oh, Ustaz Hambali tu saya kenal tu. Agong sebut. Allah, kan? Hebat dah. Contoh. Ni bukan yang di Pertuan Agong sebut, tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut tentang perkara tersebut. Dan Nabi sebut lagi dalam hadis tu, man bata'a bihi amaluh, siapa yang amalannya perlahan, lam yusra' bihi nasabuh, maka nasabnya tidak akan dapat menangkat darjatnya. Ini Nabi beri peringatan pada setengah-setengah orang yang berbangga dengan keturunan dia, kan? Sebenarnya keturunan tu bukannya lebih hebat tak mana pun, sekandainya dia tidak beramal. Kalau dia beramal, barulah keturunan dia akan jadi hebat. Kalau dia tak beramal, maka tak ada apa pun sebenarnya. Biasa je saja. Baik. Tuan-tuan muslimin rahimakumullah. Saya rasa cukup dah kot perkongsian saya pada petang ini. Mudah-mudahan apa yang dikongsi itu menjadi manfaat. Mudah-mudahan sedikit peristiwa-peristiwa yang saya kongsikan tadi, tuan-tuan ambillah pengajaran, jadikanlah sebagai penguat semangat untuk membaca Quran. Ada lagi sebenarnya cerita ni, tapi saya rasa tak ada nak kot. Kalau kau macam mana tuan-tuan? Boleh cerita sikit lagi? Sikit lagi? Boleh lagi? Makcik-makcik anggut laju tu. Boleh lagi sikit lah. Saya bukan apa, nak cerita satu orang yang saya jumpa. Dia ni pencin tuan-tuan. Dia memang pembaca Al-Quran yang tegar. Sangat tegar. Mengalahkan saya. Walaupun saya, Ustaz Hambali, kami pun hafal Al-Quran daripada kecil. Dia ni hafal Quran umur dia 30. Umur 30 baru hafal Quran. Saya cerita banyak kali dah. Saya kebetulan terjumpa dengan dia. Dan dia pencen dah masa tu. Umur 60 dah saya jumpa tu. Dia bekas satu pengarah satu jabatan di Pulau Pinang ni. Bekas pengarah. Dia pencen dah, saya jumpa dah. Dan dia hafal 30 juzuk Al-Quran. Start dia umur 30. Dan dia kata start dia baca Quran umur 30 tu, semua buku link semua dia tahu tepi lah. Surah khabar pun dia tak baca. Kerana dia baca Quran. Dan dia baca Quran, dia boleh terjemah dalam dua bahasa. Bahasa Inggeris dan bahasa Tamil. Dan dia juga hafal nombor-nombor ayat. Yang sedihnya bila dia baca satu ayat Quran, saya tahu ayat Quran tu. Kita hafal Quran, kita tahu. Dia tanya kita ayat nombor berapa, surah apa. Sudah. Karu kepala. Dia boleh ingat. Punya dahsyat. Dan dia telah khatam Quran semenjak dia hafal umur 30 tu 250 kali. Masya Allah. Dan dia kata, saya hafal Quran, saya tak pergi mana-mana mahatafiz pun. Tapi saya ada 5 orang guru yang saya semak. Dia semak bacaan dia pada 5 orang guru.
Dan dia suka sungguh baca Quran. Dia ada masa lapang dia baca Quran, ada masa lapang dia baca Quran. Sampai dia hafal Quran 30 juzuk dan ingat serta nombor ayat, tuan-tuan. Tak ada alasan sebenarnya untuk kita. Dia bukan kerja biasa-biasa berniaga sendiri. Dia pengarah satu jabatan, bawah dia ada 20 orang kaki tangan dia kata. Bukan orang yang tak sibuk maksud dia. Dan saya nak cerita kata dia sibuk. Dia orang yang sangat sibuk tapi ada masa untuk baca Quran. Kita sibuk apa? Tak tahu. Quran pun tak tahu baca ke tak. Dan. Dia ni sangat sibuk dan baca dan hafal. Bukan baca saja, hafal 30 juzuk. Dan saya sangat kagum. Sangat kagum. Pasal apa? Dia mampu buat dalam keadaan dia bukan mengaji tahfiz, bukannya sekolah hafal Quran tak. Dia orang biasa saja. Tapi kerana kecintaan dia pada Quran, dia hafal 30 juzuk. Saya jumpa ni. Dia orang Malaysia ni. Saya jumpa dia. Masya Allah. Hebat lah. Dia idola dia kata Dr. Zakir Naik. Dan yang paling hebat sekali dia cerita pada kami, satu malam dia bermimpi, dia kata sebab dia kata kamu ni ustaz, dia kata. Dia sembang, dia kata kamu ni ustaz kan. Dia macam tahu pula kita ustaz. Kita tak habaq pun. Dia kamu ni ustaz saya rasa. Dia kata oleh kerana kamu ustaz saya cerita benda ni untuk motivasi, dia kata, bukan saya nak bangga diri saya, sebagai motivasi. Saya pun cerita ni sebagai motivasi kita bersama. Satu malam dia bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia baca Quran banyak ni. Allah takdir dia jumpa Nabi dan Nabi ludah dalam mulut dia. Nabi ludah dalam mulut dia. Dan sampai hari ni ketika kami duduk sembang tu saya bau dah, bau wangi kasturi. Bau wangi kasturi. Saya bau, dia nak tanya dia lah, dia pakai perfume apa kan. Rupanya itulah bau kesan daripada ludah Nabi SAW kepadanya, dan mulut dia memang sentiasa berbau macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Tak tahu nak abang bau tu nak cerita tak reti, tapi kalau tuan-tuan pergi di Madinah ada bau tu. Ada bau macam tu. Masya Allah, tabarakallah. Itu kelebihan yang Tuhan bagi kat dia lah kan. Bukan semua orang Tuhan bagi yang sama. Jangan anggap aku baca banyak ni tak mimpi pun lagi. Jangan begitu kan. Itu Tuhan bagi kat dia. Itu rezeki dia lah, habuan dia. Masing-masing kita ada habuan masing-masing Allah Ta'ala bagi. Jadi yang penting kita beramal. Kita beramal insyaAllah. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi buat kita untuk kita rajin baca Quran. Walaupun di mana kita berada, walaupun umur kita berapa, mudah-mudahan kita mampu juga buat sepertinya. Kalau tak mampu 30 pun, dapat satu juzuk pun, alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Masa saya mengaji di Syria, saya kata saya kau berhenti. Taklah dah. Lain kali jangan jemput dah. Masa saya mengaji di Syria, ada sahabat saya masuk Islam, orang Perancis. Umur 20 masuk Islam, umur 25 habis dah 30 juzuk hafal. Umur 20 baru kenal Lip Bata. Umur 25 30 juzuk hafal. Masya Allah. Kita Islam umur apa? Garu pula. Tak ingat dah Ustaz. Berapa juzuk kita hafal? Lagi garu kuat lagi. Ambil peluang lah. Kurang-kurang surah yang lazim kita baca, kita hafal. Surah Yasin ke, surah Al-Mulk ke, surah penting-penting kita hafal. Kurang-kurang lah kan. Malu sekiranya kita Islam lama tapi Quran tak ada di dada. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wassalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana wa zidna 'ilman wa adaban liqarribuna ilaih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal rasyidin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتمن تقصيرنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا فيه على القيام والصيام وغض البصر وحفظ اللسان وتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.